Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasuli rabbil alamin. Nabiyyina wa habibina wa qudwatina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Amma ba'du. Muslimin dan muslimat, para jemaah, para pelajar, para pencinta ilmu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, pada pagi 3/1/22 kita dapat meneruskan pengajian kita dalam tafsir surah Yasin. Surah Yasin, surah yang ke-36, juzuk yang ke-23. Ayat yang kita akan bincangkan ayat 48 hingga 54, insya-Allah. 48 54. Ayat kita ini masih lagi bertembung dengan puak-puak kafir yang perli, istihza dengan janji kebangkitan semula. Maka Allah nak tolak hujah mereka dengan mengkhabarkan apa yang akan berlaku pada hari kiamat. Apa yang akan berlaku, sama ada yang percaya dengan tak percaya, semua akan mati. Sayhah, satu tiupan suara, semua mati. Tiup sekali lagi, semua bangkit semula. Hidup kembali untuk apa? Untuk diadili, untuk dibalas dan diganjari semua perbuatan kita dengan seadil-adilnya. Tidak ada yang tidak adil. Semua yang Allah Ta'ala akan ganjar, akan balas, itu adalah merupakan keadilan yang sangat telus. Tidak ada seorang pun, فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Tak ada siapa dizalimi pada hari ini. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada ayat 48 di muka surat. Bagi jemaah yang ada tafsir pimpinan, edisi Jawi, muka surah 595. Mari kita baca beberapa ayat, kemudian kita pergi kepada huraiannya, insya-Allah. A'udzu billahis samii'il 'aliim minasy syaithaanir rajiim. وَيَقُولُونَ مَتَى هَذَا الْوَعْدُ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ مَا يَنظُرُونَ إِلَّا صَيْحَةً وَاحِدَةً تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون إن كانت
إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون فاليوم لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون. Balik kita kepada ayat 48. Wa yaquluna mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Dan apabila mereka diingatkan akan huru-hara dan balasan hari akhirat, mereka bertanya. Dia tanya apa? Secara mempersenda, mengejek, memperli, nganyi. Mata hazal wa'd? Bilakah datang hari akhirat yang dijanjikan itu? Mata? In kuntum shadiqin. Jika betul kamu orang-orang yang benar, maka kami sedia menunggu. Sedap juga main dengan puak kafir ni. Sebab dia tak percaya, dia berani bercakap. Kita yang percaya, kita tak berani nak kata. Nak kata apa, kita sudah yakin benda tu akan berlaku. Baik, para pelajar sekalian, kita pergi kepada susunan ayat dulu. Munasabah al-ayah. Ayat ini datang setelah Allah Ta'ala menceritakan kepada kita istihza', puak-puak kafir perli orang mukmin apabila diminta supaya mereka berinfak. Infak buat apa? Rezeki kan Allah punya. Kenapa minta dengan kita? Itu dia panggil ayat perli. Ayat perli. Bila ayat perli, mereka sambung lagi istihza' dia tu dengan ayat ini. Wa yaquluna mata hadzal wa'd. Bila nak pulau? Semalam minta sedekah dengan kita. Kata Tuhan kaya. Dia main dah. Hari ni tanya pula, in kuntum shadiqin, kalau benar, bila pula hak waktu yang dijanji itu bila? Allahu akbar. Main kerah kepala ni, jangan main tuan-tuan. Tak takut dia. Wa aidan lamma zakara qillata khairihim. Allah Ta'ala juga menyebut tentang tidak ada kebaikan yang dibawa oleh puak-puak kafir itu. Jadi maka dibawanya kepada kita ayat ini. Supaya kita berhati-hati, jangan terperangkap dengan hujah-hujah mereka bahawa Allah nak cerita kepada kita dalam ayat ini tentang kiamat itu akan berlaku. Dan gambaran apa yang akan menimpa mereka. Jadi muni orang beriman, berimanlah. Yang kafir yang tak mau beriman tu apa boleh buat? Bukan salah ibu mengandung, salah mereka tutup minda. Tutup pemikiran mereka, tutup mata hati dia yang menyebabkan mereka tak nampak apa-apa. Tak nampak habis tak nampak, apa nak buat? Allah kata kita bagi amaran sekerah-kerahnya. Mana bagi orang beriman makin mantap dia punya iman. Bagi orang yang tak beriman, goyahlah dia. Dan orang panggil sedap duduk lah. Dolia Muhammad cakap apa tu? Baik. Kita pergi kepada tafsir. Tadi sedikit huraian dia panggil muqaddimah. Tafsir kata wa yaquluna mata wa yaqulul musyrikun, berkatalah puak-puak kafir takziban, membohong kepada dakwah Nabi, au istihzaan, ataupun perli, mempersenda, nganyi. Mata yakunul ba'su yaumal qiyamah, bila kiamat itu kalau kamu benar? Bila? Bila kita nak bangkit semula? Tok nenek kita mati berapa generasi tak bangun-bangun pun. Cakap je Muhammad. Dia punya kondem boleh tahan juga. Cara dia mengondem, kata orang. Cara dia kritik. Sakit telinga lah kita dengar. Kita yang beriman ni sakit telinga.
Tapi apa boleh buat, dia sakit segala-galanya pun dia tu. Baik. Jadi oleh kerana kritikan, perli, istihza mereka itu menyakiti orang mukmin, menyakiti hati orang mukmin, Allah Ta'ala beritahu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam dan orang mukmin bahawa janji aku benar. Memang kamu tu sadiqin, benar. Tidak sebagai kalau kamu benar, memang benar. Kamu memang benar. Janji pasti akan berlaku. Mereka nak ke tak nak, kita tunggu. Maka mari ayat 49. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Mereka tidak menunggu melainkan satu pekikan yang sangat dengan secara mengejut. Suara Israfil tiup tu memang mengejut. Akan membinasakan mereka semasa mereka dalam keadaan leka, lalai, lara, bertengkar. Wahum yakhsimun, tengah duk berkelahi. Orang Kelantan kata tengah duk balah. Mari suara Israfil, ya, mati habis. Tengah duk merundingkan urusan dunia masing-masing. Allah, ada orang duk di pasar, ada orang duk di pejabat, ada orang duk di kebun, macam-macam. Tengok gambaran dia tu. Nabi bagi gambaran kepada kita suasana ketika berlaku kiamat. Apa dia suasana? An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala la taqumanna as-sa'atu, akan berlakunya kiamat. Wa qad nashara ar-rajulani thawbahuma, orang ni sedang menyedai kain, jemur kain. Tu dia. Bainahuma fala yatabaya'an wala yatuyan. Tak ada sempat nak jual beli, tak ada sempat nak lipat, tak sempat. Tengah duduk buka kain, mari mati habis. Wala taqumanna as-sa'atu wa qad sarafa rajulu bila laban liqhatihi. Liqhah ni dia panggil susu unta. Orang ni baru perah susu unta, prek, tak sempat nak minum, bunyi dia punya seronai Israfil, mati. Fala yata'amhu, tak sempat nak minum. Wala taqumanna as-sa'atu wa huwa yalitu hawdahu. Orang ni tengah duduk apa ni, baik pulih dia punya kolam. Dia panggil kolam. Kolam air dia tak sempat la yasqi, tak sempat nak minum, tak sempat nak bagi minum air tu, mati. Wala taqumanna as-sa'a wa qad rafa'a ahadukum aklatahu ila fihi fala yat'amuha. Ada orang sedang duk makan, ambil makanan nak suap mulut, bunyi tegak, kebahal dia. Itu suasana yang berlaku. Hadis ini rawahu al-Bukhari wal lafzu lahu wa Muslimun. Mana Nabi gambarkan semua dalam keadaan, mana orang buat kerja, tidak kata tunggu dalam ketakutan. Orang Kelantan kata macam ayam ketik tunga. Ini bahasa baru pula ni. Macam ayam kena ketik ke tunga. Mana ayam kena virus, gitulah. Kena gigit ke serangga. Yang penting dia ni tengah buat kerja. Orang ni duduk jual beli, yang ni sedang duduk makan, yang ni tengah duduk buat kerja. Semua tu tak sempat berlaku. Yang ni tengah duduk perah susu unta. Masya Allah. Kiamat tu datang, Allah kata apa? Sayhatan wahidah, sekali ya, mati habis. Tak payah banyak-banyak kali. Apa nak kata? Itu hadis tu jelas menunjukkan kita bahawa kiamat itu baghtah, datang tiba-tiba. Sekarang ni Israfil, dalam hadis lain kita dah baca dulu kan, Nabi SAW cerita bahawa Israfil telah pun pegang dia punya serunai. Ready. Allah kata tiup, mati habis. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah.
Tengok ayat 50. Fala yastati'una tawsiyah. Maka dengan itu mereka tidak berpeluang membuat sebarang pesanan wasiat atau lain. Tak sempat dah. Nak berwasiat apa lagi? Mati habis dah. Nak wasiat ni sekarang tuan-tuan, waktu kita hidup. Waktu kita sihat, kita berwasiat. Ini harta aku ni, jangan lupa untuk masjid, untuk pondok, untuk orang miskin, untuk bantuan sana sini, jangan lupa. Untuk wakaf. Ini harta kita. Boleh lagi berwasiat. Tapi bila mari itu tak sempat apa-apa dah. Mati selalu. Nak wasiat apa lagi? Semua orang mati. Nak wasiat pun tak boleh. Wala ila ahlihim yarji'un. Dan kalau mereka berada di luar rumah, mereka tidak sempat kembali kepada keluarganya. Nak balik rumah tak ada dah, tak sempat. Tak sempat. Masya Allah. Ya la yastati'una ar-ruju'. Nak balik kepada keluarga tak boleh. Itu dia panggil tiupan yang pertama. Tiupan sangkakala orang panggil. Nah, terjemahan Melayunya sangkakala. Bahasa Malaysia kata sangkakala. Tiupan sangkakala. Mana tiupan serunai Israfil. Sekali dia tiup, habis. Berapa kali tiup ni? Summa bayyana annahu ba'da yamutu yunfakhu fis sur an-nafkhatus tsaniyah. Jadi dalam kebanyakannya dia sebut 2 kali tiup. Tengok dalam kitab kita ni. Dalam kitab tafsir kata ada banyak. Tafsir Ibnu Jarir ke, Al-Qurtubi dalam At-Tazkirah. Dia katanya ikhtalafal ulama fi adadin an-nafakhat. Berapa kali kah Israfil tiup? Dengar ni. Ala aqwal, ada beberapa pandangan. Yang pertama, nafkhatan. 2 kali tiup ya. Tiup yang pertama dia panggil tiup mati. Sekali lagi dia tiup, nafkhatul ba'si, untuk bangkit semula. 2 kali. Ini pandangan yang pertama. Ada pandangan yang kedua kata salasu nafakhat, 3 kali tiup. 3 kali tiup. Dia panggil nafkhatul faza'. Hak mula-mula tu tiup. Semuanya yang ada tak mati lagi. Rebah pengsan. Kemudian nafkhah yang kedua barulah mati. Selesai semua, Allah izinkan tiup kali yang ketiga, bangkit semula. Itu 2. Waqila, ada kata arba'u nafakhat. Ada kata 4 kali. Tapi yang masyhurnya 2 kali. Tapi ada pandangan. Jadi kalau kata ada orang sebut 2 kali, 3 kali, sampai 4 kali itu ada disebut dalam perbincangan para ulama Islam. Tapi yang masyhurnya 2 lah. Kan? Tengok sebab kata, bila sebut yang pertama ni, ma yanzuruna ila sayhatan wahidah. Tiupan yang pertama, mati semua. Kemudian barulah mari ayat yang ke-51. Wa nufikha fis sur. Dan sudah tentu akan ditiupkan sangkakala kali yang kedua untuk menghidupkan orang yang telah mati. Jadi tadi mati, yang hidup balik. Wa nufikha fis suri nafkhatun thaniyatun lil ba'si yaumal qiyamah. Apa jadi bila tiup yang kedua? Fa idahum minal ajdas. Apabila berlaku yang demikian tiup kali yang kedua, maka semuanya akan bangkit keluar dari kubur masing-masing, ila rabbihim yansilun, bersegera menghadap Tuhannya. Jadi segera.
yakhrujuna minal quburi musri'in. Keluar dari kubur tu cepat. Buka kubur tu, berjalan laju pergi tempat ardul mahsyar, tempat perhimpunan. Qala ta'ala wa nufikha fis sur fajama'nahum jam'a. Dalam suratul Kahfi ayat 99, bila ditiup serunai kali yang kedua, kami kumpulkan semua sekali. Dalam surah Al-Qamar ayat 7, yakhrujuna minal ajdasi ka'annahum jaradun muntashir. Keluar dari kubur tu macam belalang. Coba tuan tengok belalang, musim belalang, ngongak jalan. Uish. Ada orang buat video, jaradun muntashir. Surah Al-Ma'arij ayat 43, yauma yakhrujuna minal ajdasi sira'a. Pada hari mereka keluar dari kubur, segera. Bukan kata bangun tu relax, peni-peni, jalan selalu. Oh enggak lagi. Berlari pergi ke tempat mana? Tempat perhimpunan. Banyak nama kubur ni, ajdas, kubur, kan? Dalam Quran ni Tuhan sebut ajdas. Kita dah bahas dulu tentang makna-makna kubur. Sebab apa nama kubur, sebab apa nama ajdas, sebab dia keluar tu laju. Bukan kata slow-slow, jalan malah-malah. Tak, bangun tu selalu. Masya Allah. Hadis wa an Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu anhuma qala, jaa'a a'rabiyun, datang seorang pakcik badui, ila Nabi sallallahu alaihi wasallam faqal masur. Bila dia dengar Nabi baca wa nufikha fis sur, kami Israfil tiup serunai. Dia tanya, apa dia sur? Serunai itu apa? Macam mana serunai itu? Ni. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam qarnun yunfakhu fih. Dia kata macam tanduk. Kan orang buat serunai itu. Serunai itu macam ambil tanduk, tetuang apa dia panggil? Bolak gitu. Wallahu alam macam mana dia punya bentuk, tapi Nabi jawab, beri jawapan kepada orang Badui dengan apa yang dia faham. Macam tanduk. Inilah serunai zaman dulu kan. Serunai kita duk main, pek-pek tu dia berluah gitu. Hadis ni rawahu Abu Daud wa Ahmad wa Tirmizi wa Nasa'i dengan sanad yang hasan, alhamdulillah. Wasah ataupun muhakkik kata sanad dia sahih hadis ni. Baiklah. Keluarlah manusia itu dari mana? Dari kubur. Laju tak laju? Sangat laju dia. Ayat ini para pelajar sekalian, wa nufikha fis sur, ini menunjukkan tamamu qudratillahi azza wa jalla. Ayat ini menunjukkan sempurnanya kuasa Allah. Mujarradun nafkhi yujibu an yakhruj. Sekali tiup dia keluar semua. Hok dalam tanah tu keluar habis. Masya Allah. Keluar daripada kubur. In kanat illa sayhatan wahida. Sekali tiup. Israfil tidak kata tiup macam orang tiup tu dah, sekali je jadi selalu. Masya Allah. Kulluhum yuhdarun indallah bisayhatin wahida. Semua manusia ni mari duduk di hadapan Allah dengan sekali tiupan. Itu menunjukkan, ayat ini menunjukkan kuasa Allah yang sangat kuasa, yang sangat mutlak. Macam dia nak keluar, itulah cara dia. Bila dia bangun dari kubur, dia kepeningan cakap pula dia. Tengok ayat 52. Qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Pada ketika itu, orang-orang yang tidak percaya akan hidup semula berkata, puak-puak kafir ni bercakap dah weh. Ya wailana, aduhai celakanya kami. Siapakah yang membangkitkan kami dari kubur tempat tidur kami ni? Siapa kacau kita ni? Kita duduk tidur. Jadi kata di para ulama,
Kalimah ya wail, iaitu kalimah bila orang kena musibah, orang menyesal, orang yang takut, dia kata ya waili. Celaka adalah aku, penyesalan yang tidak berguna. Apa nak guna lagi? Marqadina, dengan mana tempat tidur kita ni. Kita tidur lama dah sini. Siapa dia bangkit kita? Siapa kejutkan kita? Man ahyana. Siapa dia kejutkan kita ni? Pakak duk tanya belakang. Bila tanya, orang mukmin jawab, hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Lalu dikatakan kepada mereka, ada ulama kata orang mukmin tolong jawab, inilah dia yang telah dijanjikan oleh Allah yang amat pemurah, wa'adar rahman. Tanda kalimah ar-rahman kita akan bahas. Wa'adar rahman wa sadaqal mursalun, dan benarlah berita yang disampaikan oleh para rasul. Yang mu tak percaya dulu, kerah kepala. Orang Kelantan kata kerah pedar, kerah keng. Setengah orang tu tak mau dengar kita punya nasihat. Sekarang ni sudah jumpa. Orang mukmin, alhamdulillah, kita sudah percaya, kita buat persiapan. Buat kapi ni terkejut, belakang terkejut macam hadza ma wa'ada rahman wa sadaqal mursalun. Jadi ulama tafsir bincang sikit. Siapa dia yang jawab tu? Jadi ada yang mengatakan qala al-mu'minun. Orang beriman yang jawab tu. Dia kata orang mukmin, hadza min kalamil mu'minin. Inilah yang kita janji dulu. Yang kami duk cakap kamu tak percaya dulu, inilah dia. Jadi itu jawapan daripada orang mukmin. Ada kata kalam daripada malaikat jawab. Yang pentingnya berlakulah, dialog itu berlaku. Orang mukmin jawab ke, malaikat jawab ke, wallahu alam, yang pentingnya boleh jawab semualah. Mukmin tolong jawab, malaikat berjawab, hadza ma wa'adar rahman wa sadaqal mursalun. Mu jangan bercakap besar. Yang kamu engkar, kamu tak setuju, kamu bantah dulu, hari ni jumpa ya. Jumpa dah. Berapa tempoh? Tengok hadis. Di antara dua tiupan serunai itu berapa lama? Bainan nafkhataini. Hadis an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ma bainan nafkhataini arba'un. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, di antara dua tiupan serunai itu 40. Orang tanya Abu Hurairah, 40 apa? Abahir, 40 apa? Hari ke, bulan ke, tahun? Abu Hurairah kata, abaitu, aku tak mau cakap. Abaitu an ajzim, aku tak mau nak putuskan 40 hari ke, tapi aku dengar 40. Itu waraknya Abu Hurairah, dia tak mau tafsir sendiri. Sebab dia tak dengar, dia pun tak tanya Nabi sallallahu alaihi wasallam 40 ni 40 apa? 40 tu 40 apa? Hari ke? Abu kata, abai itu aku tak mau. Yang penting Nabi sebut 40. Kita berjawab 40 sudahlah. Thumma yunzilullahu minas sama'i ma'an. Bila mati semua, Allah Ta'ala turunkan air dari langit. Hujan. Maka tumbuhlah fayam butuna kama yang butul baqlu. Hidup balik semua jasad manusia itu sebagaimana tumbuhnya sayuran bila berlaku lepas hujan. Qala wa laysa minal insani syai'un illa yabla. Semua tubuh kita ni hancur, usa illa azman wahidan wa huwa ajbuz zanab. Kecuali chip yang ada di tubuh kita, nama dia ajbuz zanab. Apa dia ajbuz zanab ni? Ekor. Kan ujung tulang sulbi kita, tulang belakang kita tu hujung sekali tu. Dia ada chip kat situ. Chip tu bakar tak anguh tu. Itu mukjizat. Ataupun Allah Ta'ala letak satu benda yang nunjuk kuasa Allah Ta'ala. Chip ni dia akan hidup balik. Daripada sini dia tumbuh balik.
tumbuh balik manusia ni. Jadi balik. Ilmu guna cik ni Allah Ta'ala guna dah lama dah guna di ajibuz zanab. Dia panggil ajibuz zanab. Ekor tulang belakang tu. Masya Allah. Daripada ni dia tak hancur, dia hidup balik. Jadi orang panggil macam benih. Wa minhu yurakkab al-khalq yaumal qiyamah. Daripada ajibuz zanab ini dipasang balik manusia ni pada hari kiamat. Hazal hadis rawahul Bukhari wa Muslim. Hadis sahih. Ini sesalah kita para pelajar sekalian, di antara dua tiupan serunai 40 apa? Yang penting 40. Wallahu alam, 40 jam, 40 hari, 40 tahun. Allah Ta'ala yang Maha mengetahui. Abu Hurairah kata, ma'ajzim, aku tak mau putuskan yang mana satu. Sebab dia dengan Nabi sebut 40. Ini kita ni kena warak. Kalau kita terima riwayat, jangan tambah. Ni dia hurai pula, syarah pula. Ya Allahu Akbar. Ana dengar seorang penceramah ni, dia cerita tentang wanita ahli syurga. Dia berlakon Allah, dengan darahnya, dengan macam-macam. Kita kata, orang kata sikit telinga. Sakit telinga cara dia nak hurai tu. Al-Quran ni tak ada perkataan-perkataan yang menunjukkan kelucahan dalam Quran, tak ada. Tapi dia syarah pula. Siapa orang perempuan mengadu, ustaz ni apa cakap macam ni? Dia panggil, tak ada sifat malu tu, tak ada. Baik para pelajar sekalian, habislah. Dalam surah As-Saffat, ni akan mari lepas ni. Qalu ya wailana hadha yaumuddin. Hadha yaumul fasli allazi kuntum bihi tukazzibun. Dia kata, hari ni hari pembalasan. Jadi pak jawab balik. Siapa dia jawab? Malaikat ke orang mukmin jawab? Inilah hari yang kamu dusta dulu. Jumpa dah? Dah jumpa? Jumpa dah. Baru dia tahu. Allahu Akbar. Habis dia bagaimana dia punya cara? Tengok ayat 53. In kanat illa sayhatan wahidah. Hanyalah dengan berlakunya satu pekikan, tiupan serunai sahaja. Fa idza hum jami'un ladaina muhdarun. Maka dengan serta-merta mereka dihimpunkan ke tempat perbicaraan kami. Semuanya dibawa hadir untuk menerima balasan. Tak ada apa dah. Jadi lamma kana al-ikhbar bin nafhi la yanfi at-ta'addud. Cerita berapa kali itu maknanya dibincangkan oleh ulama tadi, kita kata sampai 4 kali kan. Maka Allah Ta'ala sebut di sini muhawwinan min amril ba'si. Allah Ta'ala sebut di sini nak cerita mudah ya. Simple. Senang. Kan? Nak belajar bahasa Kelantan. Mesej ya. Bagi Allah Ta'ala nak hidup balik. Sekali nafkhatun wahidah. Sekali ya tiup, mati, tiup, hidup balik. Nak kata apa dia? Menunjukkan kekuasaan Allah Azza wa Jalla. Allah kata, ma kana tilka nafkhatul mazkur illa nafkhatan wahidah. Sekali tiup je. Semua hak dia tidur dalam kubur kau di mana, yang penting ajibuz zanak dia tu hidup balik cepat naik. Berjalan. Laju, musri'in. Pergi kepada tempat perhimpunan. Allahu Akbar. Bagaimana kita nak bayangkan kita tuan-tuan? Sudah pasti kita yakin dan percaya dengan keimanan kita bahawa kita akan dibangkit semula. Allah kata apa? Dengar ni. Jadi bila kena membangkit balik, kamu bangkit semula hidup, maka Allah Subhanahu Wa Taala beri jaminan di sini bahawa perbicaraan terus. Tidak ada sebarang penyelewengan, tidak ada sebarang penindasan, tidak ada sebarang apa? Sebarang kezaliman. Tengok ayat 54
فَالْيَوْمَ لَا تُظْلَمُ نَفْسٌ شَيْئًا. Maka pada hari itu tidak ada seorang yang akan diunayai sedikit pun. Tuhan kata tak ada siapa kena naya. Aku balas apa yang kamu buat. Bagi orang yang baik, aku beri ganjaran lebih berapa kali ganda daripada apa kebaikan yang kamu buat. Masya Allah. Dan kami pula tidak akan kamu pula tidak akan dibalas. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang kamu telah kerjakan. Apa yang kamu kerja, itulah yang kamu buat. Kata orang, apa yang kamu tanam, itulah yang kamu tuai. Sekarang ni kita waktu menanam. Tanam yang baik-baik, kita akan dapat menuai yang baik. Amin ya rabbal alamin. Baiklah. Allah tengok dalam tafsir kata, kamu dibangkit semula untuk mendapat keadilan di sisi Allah Azza wa Jalla. Fal yawma la tuzlamu nafsun syai'a. Pada hari ini tak ada mana-mana diri yang dizalimi. Kamu akan terima apa yang kamu lakukan. Mu terima apa yang kamu buat. Hak mu tak buat, jangan kata kita nak bagilah, nak azab kamu dengan sebab tak buat. Tidak akan berlaku. Tidak akan berlaku. Ai mizanul adli yaumal qiyamah mustaqimul lisan. Neraca timbangan ai kiamat tu, dia punya lidah dia telus. Pak kita ni neraca timbangan dia boleh main ya. Nah, dia boleh main buat salah timbang ke. Ada setengah penjual hak jahat ni, dia ada tali atau plastik dia ikat di penimbang, duduk di sini. Waktu dia timbang tu dia tarik tali ni, naiklah dia. Jahat, wailul mutaffifin ni berlaku. Tapi mizan Allah Taala mizanul adli. Mizan neraca timbangan dia bukan timbang kilo, setengah kilo, pikul la zarrah. Allahu akbar. Membuat satu besar biji zarah yang baik, kamu terima. Buat sebesar biji zarah yang buruk, kamu terima. Maknanya timbangan keadilan, neraca timbangan keadilan Allah Ta'ala itu, dia tak kira dengan pikul, kati, dia timbang dengan zarah. Macam kita hari ni lah. Nah, kalau kita pergi jual getah orang menoreh tu lah. Orang panggil kita jual puk. Puk ni getah beku yang dia tak proses. Dia masuk dalam bekas tu pakai duduk situ ya. Scrap dia panggil. Scrap tu orang panggil getah puk. Getah puk Kelantan panggil scrap. Ataupun getah kita sudah mesin comel. Saya waktu kecil-kecil tu selalu tengok orang duduk mesin getah ni. Sekarang ni tak jumpa mesin getah dah. Pokok getah habis tumbang. Jadi bangunan habis pondok. Maknanya kalau kita pergi di kedai getah, dia punya timbang pikul. Kita pergi kedai emas, sukatan dia halu-halu je. Itu gambaran nak nampak. Kalau kita pergi ke makmal, mikro lagi kecil dia punya ni. Siapa orang boleh buat tuduhan dalam vaksin tu ada chip. Dia punya kepala laju memikir. Kan? Maka kita kata timbangan keadilan Allah Azza wa Jalla la tuzlamu nafsun syai'a. Timbangan aku ni tak ada siapa dizalimi. Sebab kita kira bukan dengan besar, kita kira bermula dari zarrah. Allahu akbar. Wala tujzauna illa ma kuntum ta'malun. Yakinlah tuan-tuan dan percayalah bahawa kamu pula tidak akan dibalas melainkan menurut amal yang telah kamu kerjakan. Apa yang kamu buat atas dunia dulu, itulah yang kamu ambil. Masya Allah. Maka kita tengoklah, kita nak ambil amalan apa, nak ambil apa. Kita apa di akhirat esok kita akan dapat tahniah ataupun dapat takziah. Na'udzubillah. Orang yang baik, mereka akan terima kebaikan. Orang yang buat tak baik, maka terimalah keburukan. Air mata berdarah pada waktu itu tak ada berguna. Kita nak menyesal, kita nak betul balik channel kehidupan di sini sekarang ni tuan-tuan. Kita tengok lidah kita ni mana banyak sebut nama Allah,
sebut qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan kita duk sebut hal orang, mana banyak? Menangislah. Wa ibki ala khati'atik, menyesali perbuatan yang dulu, menangis di atas kesalahan, dan kita berazam untuk menjadi orang baik pada masa depan. InsyaAllah kita akan selamat. Yang lepas-lepas tu kita minta ampun dengan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, tamatlah perbincangan tafsir ringkas kepada ayat 48 sehingga 54. 48 sehingga 54. Sekarang kita masuk pada 10 faedah. 10 fawaid. Yang pertama, ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Ulama kata mereka tak tunggu kecuali satu je tempikan suara. Kenapa dia kata yanzurun, nunggu? Sebab oleh kerana janji Allah Ta'ala benar, kita semua ni dianggap sebagai sedang menunggu, sedang menanti benda tu akan berlaku. Itu Allah Ta'ala gunakan ma yanzurun. Kamu tak tunggu kecuali tunggu setiupan. Jadi oleh kerana sayhah ni satu benda yang benar, la budda wuqu'iha ju'ilu ka'annahum muntaziruha. Allah jadikan ayat ni seolah macam kita duk tunggu apa yang akan berlaku, apa yang akan terjadi. Baik. Yang kedua, ta'khuzuhum wa hum yakhissimun. Berlakunya peristiwa itu mereka sedang leka, sedang bertengkar, sedang duk berunding, sedang duk kelahi, sedang duk buah, ada belaka. Ayat ini menyatakan keadaan orang-orang yang sempat hidup sehingga berlaku kiamat. Maknanya kiamat itu berlaku dalam suasana kehidupan biasa. Orang pergi mari, kata orang. Pergi pasar, pergi kelahi, pergi balah. Sebabnya dalam hadis yang sahih Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Anna as-sa'ata la taqum illa 'ala syiraril khalq." Kiamat itu tidak akan berlaku kecuali suasana dunia itu kebanyakan orang jahat yang ada. Allahu asyiraril khalqi. Mereka duk makan, duk minum. Hadis ini dalam Muslim. Mereka makan, mereka duk minum, tapi mereka tak ingat kepada Allah Ta'ala, duk berkelahi. Ada, pada waktu itu tak ada lagi orang baik-baik. Ada orang baik pun setakat dia kata la ilaha illallah. La ilaha, dia boleh mengucap. Orang tanya Nabi SAW, apa yang faedah? Mengucap yang boleh pandai, yang lain tak ada dah. Syirarul khalqi. Nabi kata tunjihim min azabi jahannam. Dengan sebab dia mengucap, dia selamat daripada neraka jahannam. Mana kalau kena masuk neraka pun dia orang boleh keluar balik sebab dia masih bagi mengucap. Hak lain-lain tu kat lokak bil lokak, macam-macam dia punya. Tuan-tuan kalau nak dengar cerita kiamat, saya ada sebut hari tu dalam mula-mula PKP tu. Sana baca kitab Al-Yaumul Akhir, hari kiamat. Berapa puluh siri kuliah sempat kita sampaikan. Tuan-tuan ambil rakaman dia, tengok daripada awal. Tengok daripada awal. Perjalanan nak mati masuk kubur sampai ke syurga. InsyaAllah. Jadi menarik kita tu. Kemudian yang ketiga, wahum yakhissimun. Sedang mereka duk berkelahi, duk berbantah. Dilalatun, ayat ini menunjukkan bahawa kiamat itu berlaku dalam keadaan manusia tak sedar, tak perasan pun. Tiba-tiba bunyi suara tu, mati. La ilaha illallah. Macam kita hari ni juga, ramai orang tak sedar. Tak apa-apa tengok, mati dia. Tengah tidur, tengah makan, tengah berjalan, tiba-tiba dilanggar. Macam-macam. Yang keempat, wa nufikha fis sur, akan ditiup dalam tetuan, dalam serunai. Isbatun nafkhi fis sur. Ayat ini menisbatkan bahawa tiupan tu dalam serunai sengkakala. Wahwa minal umuril ghaibiyah, benda gaib yang kita wajib percaya. Macam mana sur? Macam orang Badui tanya Nabi tadi lah. Nabi kata dalam tanduk. Macam mana? Tak usah duduk kaji lah tuan. Baik kita buat persiapan untuk mati daripada duduk cari serunai itu besar mana. Sampai satu dunia boleh dengar.
Berapa lubang dia, tak ada kerja. Yang ada kerjanya, berbuat persiapan untuk hari ditiupnya serunai itu. Allahu Akbar. Yang kelima, an-nafkhu fi sur idza waqa'a, ketika berlakunya suara tu, manusia tak boleh cakap lagi dah. Tak boleh cakap. Tak sempat nak bercakap. La yastati'una tawsiyah, tak boleh nak bagi wasiat, tak boleh. Wala ila ahli yarji'un, nak berjalan pun tak boleh dah. Mati baik situ lalu dah. Nanti dah nak pergi cari anak. Tak ada dah. Masya Allah. Kita ni ada kawan sahabat kita dia meninggal dunia. Isteri dia kata, saya tengok dia lain macam. Dia duduk dekat dengan suami dia tu. Tiba-tiba macam nak minum air lah. Dia pun keluar daripada bilik, pergi ke dapur. Mari tengok kawan ni kerah dah, mati. Itu hak mati biasa ni. Hak unufi khafis sur, tak sempat nak bercakap pun tak boleh, nak pergi balik rumah pun tak sempat. Laju sangat benda tu berlaku. Yang keenam, wa nufikha fis sur fa idahum minal ajdas ila rabbihim yansilun. Bila ditiup serunai, semua makhluk ini keluar berlari laju kepada Allah. Ayat ini menunjukkan qudratullahi syamilah, kuasa Allah Ta'ala yang penuh, wal hikmatul kamilah, hikmah yang cukup sempurna. Haitsu kana sautun wahid, sekali tiup boleh mati, sekali tiup boleh hidup. Cepat tu, ajbuz zanak tu tumbuh, naik, berlari terus pergi kepada Allah Azza wa Jalla. Allahu Akbar. Masya Allah, tabarakallah. Allah mahawin alaina sakaratul maut. Ya Allah, permudahkan mati kami dengan husnul khatimah, dan bangkit kami dalam keadaan aman. Aminin. Dalam keadaan aman, ya Allah. Berlagak di bawah panji Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang ketujuh, fa idzahum minal ajdasi, manusia ni akan keluar dari kubur. Keluar dari kubur. Adakah kita dalam kubur tu? Anna jismal mayyit yabqa fil ardi. Maknanya tubuh mayat itu walaupun dia hancur, dia ada dalam tanah tu. Tepat dia dikebumikan sampai ke hari kiamat. Ada situ. Hadza min haitsul asl. Maknanya asalnya begitulah. Tapi ada kalanya terhakis. Sama ada banjir mari kawasan itu landa, lari ataupun orang korek, orang nak buat bangunan sini, dia korek, dia tak lain. Dia korek tak jumpa dah tuannya. Ajabuzan nak begitu tak jumpa. Tapi yang pentingnya manusia ni keluar dari kubur, dari tempat persemadian dia tu di mana. Maka yansilun, laju. Mana kiamat itu berlaku cepat-cepat. Tidak kata berengkat-perengkat, tak. Sekaligus mati, hidup. Allahu Akbar, laju sekali. Ini menunjukkan kamalu qudratillahi azza wa jalla, sempurnanya kuasa Allah. Yang ke-8, qalu ya wailana man ba'athana min marqadina. Celakalah kita, siapa dia bangkit kami dari tempat tidur. Jadi katanya dalalah ala annahum yanamuna naumatan qabla al-ba'thi. Maknanya mereka ni tidur sekejap lepas pada tiup serunai yang pertama tu, mati habisnya. Jadi ada ulama kata mati waktu tu rehat. Dalam masa 40 tu. Tapi kalau mati sekarang ni jangan main. Kena azab dia dalam kubur bagi orang yang tak baik. Orang yang baik masya-Allah duduk di taman syurga. Wallahu alam. Mati tu sama ada tidur, maksudnya tidur lama dalam kubur dulu ataupun sekejap. Naumatan qabla al-ba'ts. Satu tidur sebelum dibangkit ditiup kali yang kedua. Wallahu alam. Katanya naumatu mautin. Yang pentingnya dia tak cakap siapa dia bangun aku tempat tidur ni. Sama ada tidur dalam kubur atau tidur naumah tadi sekejap. Wallahu alam. Yang ke-9, qauluhu ta'ala marqadina. Kenapa Allah Ta'ala sebut dengan marqadina, satu tempat bangkit? Dia kata apa tadi ayat ini? Wa man ba'athana min marqadina. Siapa yang bangkit kita ni? Daripada tempat tidur kita. Siapa bangkit?
Allah Ta'ala kata min maraqidina, tempat-tempat tidur, sebab ramai juta-juta milion orang. Tapi kenapa Tuhan kata marqadina? Daripada tempat tidur kami. Dia guna wahadu. Jadi satu. Isyarah ila anhum ala takasurihim. Walaupun bilangan mereka ramai. Wa taba'udihim, walaupun jauh-jauh jarak kita di sini, mereka di Amerika contohnya. Kanu fil qiyami kanafsin wahidah. Waktu nak bangkit semula macam satu diri je. Sebab tu kata memang siapa bangkit kita tempat tidur ni? Macam satu tilam je. Semua bangkit pada satu masa, saat. Waktu tu jam tak berbeza dah. Tak berbeza. Tidak kata Malaysia sudah kiamat, 5 jam lagi berlaku di Mekah. Kan kita dengan Mekah beza 5 jam. Kita kata tak ada dah. Sekali tiup tu satu masa. Allahu Akbar. Takut kita tuan-tuan. Kan? Jangan main-main kita duk rasa hebat tak hebat, janganlah. Baik, Allah Ta'ala sebut tadi apa dia? Hadza ma wa'adar Rahman. Inilah yang dijanjikan oleh Tuhan Ar-Rahman. Kenapa Allah Ta'ala guna kata Ar-Rahman di sini? Fi hadzal mawdi', maknanya tempat ni bukan sekadar nak perkenalkan Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman, bersifat dengan rahmat, tapi memang Allah Ta'ala bersifat dengan Rahman. Sebab apa? Allah Ta'ala buat hisab dia telus. Walaupun kawan ni derhaka sekalipun, tidak ada kira-kira yang tak baik. Kita akan bagi kredit, laporan lengkap. Bagi orang yang baik, Masya Allah, rahmat Allah Ta'ala sangat mencurah-curah. Mana mencurah-curah? Tengok tuan-tuan. Dalam surah Al-Furqan ayat 26, Allah kata, Al-mulku yawma idhinil haqqu lirrahman. Kuasa pada hari ini hanya bagi Allah Ta'ala, yang bersifat dengan Rahman. Dalam surah Taha, wa khashi'atil aswatu lirrahman. Semua suara senyap, duk tunggu arahan daripada Tuhan Ar-Rahman. Sebab apa? Pada hari kiamat dia banyak guna Rahman, Rahman, Rahman. Allahu Akbar. Rahmat. Kita mengharapkan rahmat Allah untuk menyelesaikan masalah kita. Ya Rabb, Ya Rahman, Engkau yang bersifat dengan rahmat, berilah rahmatmu kepada kami ya Rabbal Alamin. Dalam hadis Nabi SAW, An Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu, Nabi kita bersabda, Inna lillahi mi'ata rahmah. Allah Ta'ala ada 100 tingkatan rahmat. Ini gambaran dia. Faminha rahmah biha yatarahamul khalqu bainahum. Satu, ya Tuhan tu rahmat atas dunia ni, berkasih sayanglah sama-sama kita. Hatta hayawan. Kan? Hayawan pun tak pijak anak dia main-main. Hak makan anak jarang-jarang adalah. Maka watis'una liyaumil qiyamah. 99 lagi Allah simpan rahmat dia tu untuk menyelesaikan masalah hamba dia pada hari kiamat. Karena itulah banyakkan ayat kiamat ni Allah Ta'ala sebut Ar-Rahman. Hadza ma wa'adar Rahman. Al-mulku yawma idhinil haq lirrahman. Wa khasyatil aswatu lirrahman. Masya Allah. Allah Ta'ala guna perkataan Ar-Rahman kerana pada hari ini ya dulu ala tajalli rahmatillahi azza wa jalla. Terserlah, nampak sangat rahmat Allah Ta'ala itu pada hari kiamat. Allahu Akbar. Jadi kita semua ni dengan rahmat Allah Ta'ala kita akan dibawa bangkit semula bertemu Allah. Dan pada hari itu tidak ada balasan kecuali balasan mengikut kategori amal masing-masing. Allah makhtim lana bi husnil khatimah. Ya Allah, akhiri hidup kami dengan husnul khatimah. Bangkit kami dalam keadaan aman, duduk di bawah rahmat-Mu ya Rahman. Tamatlah kita dulu. InsyaAllah kita sambung lagi perbincangan kita yang akan datang. Bermula ayat 50 ayat 55 sampai kepada ayat 58 insya-Allah. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.